Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hello, selamat tengah hari. Apa khabar anda semua penonton WHI? Kami harapkan anda dalam keadaan yang baik, sihat dan cukup bertenaga, cukup ceria. Hari Selasa yang cukup indah juga. 26 April 24 Ramadan. Bila Sugi sebut tadi ceria bertenaga, puasa dia Sugi. Tapi apa pun kita tetap ceria, tetap bertenaga dan kami harapkan anda terus bersama dengan kami sepanjang 1 jam ini untuk Wanita hari ini, hari Selasa. Betul. Awak cakap puasa ni kena terus mendapatkan semangat. Tapi kalau dia orang tengok Farid Ahmad yang puasa ni, ada dia punya semangat lain macam. Aura dia sampai. Aura dia sampai. Dan sejak tadi daripada saya masuk ke bilik makeup, ada satu lagu raya ni yang saya tengah menyanyi dari tadi. Okay. Raya, 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 raya. Selamat hari raya. Kita dah bangkitkan mood tu. Minggu depan dah raya. Tapi Sugi, bercerita tentang raya, persiapan dan sebagainya. Semalam ada satu detik-detik yang juga agak mencemaskan, mendebarkan. Khasnya di sekitar Lembah Kelang yang dapat kita saksikan, di mana banjir kilat berlaku di beberapa kawasan Sugi. Sebenarnya Fahrin pun, awak nampak situasi daripada rumah awak sendiri kan? Betul. Jadi saya lihat keadaan air naik dengan begitu pantas sekali. Dan kalau kita lihat, inilah antara visual-visual yang kita boleh kongsikan yang berlaku di sekitar Kuala Lumpur, Sugi. Betul. Dan antara kawasan terbabit banjir kilat adalah Jalan Kuching, Jalan Tunku Abdul Rahman, Jalan Semantan, Jalan Travers, Jalan Cangkat Tambidola dan banyak lagi kawasan di Kuala Lumpur yang telah menyebabkan kesesakan aliran trafik. Rakan kita Uyaina pun ada berkongsi yang dia stuck dekat Kuala Lumpur sewaktu air naik tu. Dan menjelang lewat petang, hampir sebelum berbuka, kalau kita lihat pun keadaan ini di setengah-setengah tempat memang keadaan airnya naik terlalu cepat. Dan surut agak perlahan. Dan saya semalam melalui satu detik yang saya resah apabila saya katakan, saya kongsikan dengan rakan-rakan bahawa ini kalau hujan tak berhenti, pasti ianya akan menjadi lebih mudarat. Betul. Tapi kami bersyukur yang tidak ada apa-apa yang kata memudaratkan berlaku, dan selepas ni mungkin kita harapkan tidak berlaku lagi situasi yang cukup mencemaskan Dia ini. paling cemas apa tu Sugi? Orang nak balik raya ni, nak bawa kereta balik. Kalau apa-apa terjadi pada kenderaan, sungguh merisaukan. Betul, sangat-sangat merisaukan. Tapi dalam keadaan yang merisaukan, nak balik kampung ni, ada sesuatu yang menggembirakan juga. Yang ini betul-betul menggembirakan banyak pihak, terutamanya pengguna-pengguna lebuh raya, di mana telah diumumkan tol percuma dan diskaun tol sehingga 50% sempena perayaan Aidilfitri. Yang akan bermula pada jam 12.30 malam pada 30 April Sabtu ini sehingga jam 11.59 malam pada 1 Mei ini. Dan kalau boleh saya kongsikan di sini antara lebuh raya yang akan mendapat kadar ataupun kadar diskaun ataupun tol percuma lah. Kita mulakan dengan kawasan lebuh raya tol percuma, iaitu lebuh raya Butterworth Kulim, lebuh raya Utara Selatan, lebuh raya Pantai Timur dan ada beberapa lagi. Dan diskaun 50% di lebuh raya Shah Alam, Kesas, lebuh raya Sungai Besi, lebuh raya KL Putrajaya. Banyak ni. Dan ada yang lain-lain akan mendapat juga diskaun 30%. Tadi yang Sugi kongsikan tadi 30 April hingga 1 Mei. Dan bagi mereka yang perjalanan pulang pula, diskaunnya akan berlangsung pada 7 Mei sehingga 8 Mei 2022. Baik. Jadi menggunakanlah orang kata diskaun ini sewaktu anda ambil pulang peluang lah orang kata kan. Memang dijangka berjuta-juta kenderaan akan melalui lebuh raya. Okey. Baik, seterusnya ada juga kita nak kongsikan mengenai Music Night Raya Edition. Meriahkan sambutan Aidilfitri tahun ini bersama artis-artis kegemaran anda seperti Aina Abdul, Kai Bahar, Baby Shima dan Floor 88 dalam Music YouTube edisi raya di platform YouTube TV3, TV9, Ramah Sangat dan Hot TV. Jadi jangan lupa raya pertama ini malam Music YouTube jam 9 malam. Boleh dapatkan, semangatkan lagi mood raya nanti. Naikkan lagi mood raya anda. Tadi Sugi pun awal-awal lagi dah nyanyi lagu raya dah. Jadi kita bangkitkan lagi
mood raya dengan Music Night Raya Edition. Ya, betul. Okey, Sugi, hari ini hari Selasa. Ya. Selalu hari Selasa kita ada apa? Hari ini hari Selasa kita ada pelbagai menu, resepi yang dikongsikan. Hari ini menunya ada kaitan dengan colour baju awak. Oh, iaitu buah kurma. Buah kurma. Okey, jangan tersilap. Ini bukan resepi rempah kurma ya. Awak saja nak kenakan saya. Resepi buah kurma. Okey, pelbagai yang kita boleh variasikan daripada menu ataupun daripada buah kurma ini. Jadi hari ini kita nak kongsikan. Dan sebentar lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelum itu, Sugi, kita saksikan kompilasi TikTok berkaitan dengan menu-menu kita pada hari ini. Jom. Kita saksikan. Hai Mama, tak lama lagi dah nak puasa kan? Bila berbuka, wajib ada kurma kan? Jom kita buat kurma coklat. Dah buang biji, buah peanut butter. Lepas tu tabur almond. Lepas tu sejukkan selama 30 minit dulu. Dan kemudian baru celup dalam coklat. Lepas tu hiaslah apa-apa yang hampa suka. Mudah sangat kan nak buat kan? Okey, selamat mencuba Mama. Kenangan saat bersamamu, kini terpaksa melepaskanmu. Biar ku mencuba sedaya upaya menerima segala kenyataannya. Baik, mungkin ramai bertanya kenapa kita nak kongsi menu kurma ni sekarang pula. Kerana kalau kita tengok sebelum berpuasa itu dah banyak dah beli kurma. Mungkin sekarang ni masih banyak lagi. Jadi hari ini adalah hadiah yang terbaik kepada anda. Kalau ada banyak kurma tu boleh buat kuih raya menggunakan buah-buah kurma ni. Betul. Dan hari ini di WHI kami akan kongsikan bersama dengan anda macam mana nak buat kurma kek sika lah. Kalau ada kurma lebihan, kek berlebihan, macam mana nak gabungkan kedua-duanya. Ada smoothie kurma. Macam-macam yang ada tu. Saya tak sabar nak berkongsi bersama dengan anda sebab ni resepi yang selepas raya macam Farin katakan, kita boleh makan kurma sepanjang tahun lepas ni. Betul, bukan bulan Ramadan sahaja. Jadi kepada anda sekiranya ada mungkin sebarang persoalan, perkongsian mengenai menu-menu ataupun resepi anda sendiri, kongsikan bersama kami di Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami WHI TV3. Ya, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Baik, kembali di Wanita Hari Ini dan hari ini cukup istimewa di studio Wanita Hari Ini kerana kita menerima kehadiran seseorang yang juga sangat-sangat istimewa yang terus ingin memperkasakan wanita. Tanpa meninggalkan masa lagi, saya terus memperkenalkan beliau yang bersama kita di studio, yang berhormat Datuk Hajah Zuraidah Kamaluddin, Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi. Terima kasih Yang Berhormat Datuk bersama kita pada hari ini. Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Lama tak jumpa. Sama-sama kita. Selamat berpuasa. Okey, baik. Tadi kita dah sebutkan tentang pemerkasaan wanita, women empowerment. Jadi mungkin ramai juga di luar sana ingin tahu kenapa ia menjadi satu aspek penting dalam agenda negara ni. Yang Muhammad. Alhamdulillah, kita selalu sebut tentang women empowerment atau pemberdayaan wanita. Jadi pemberdayaan wanita ni penting kerana dalam dunia ni separuh daripada penduduk dunia adalah wanita, hampir separuh. Begitu dengan Malaysia. Jadi dan wanita ni satu aset pada negara. Jadi mereka juga mempunyai accessibility untuk belajar ke universiti dan sebagainya. Jadi oleh kerana mereka menjadi aset sebuah negara, maka kepandaian mereka, kebijaksanaan mereka harus kita manfaatkan. Jadi research juga telah membuktikan bahawa bila kita banyak syarikat-syarikat ada banyak pekerja wanita di dalam level management dan ke atas, produktiviti syarikat itu meningkat sampai 30%. Ini menunjukkan bahawa dengan adanya penglibatan wanita bersama dengan lelaki juga, ianya akan meningkatkan lagi kualiti, meningkatkan lagi produktiviti, meningkatkan lagi pendapatan, dan ia menunjukkan bahawa negara itu sebuah negara yang progresif. Dan syarikat itu sebuah syarikat yang progresif kerana dia memikirkan memanfaatkan wanita sebagai aset. Itu yang penting ya. Kerana apa? Kerana cara pemikiran orang lelaki dengan orang perempuan berbeza. Dipanggil gender lens.
Jadi kalau orang lelaki tengok mungkin ada satu infrastruktur tentang bangunan fizikal. Tapi orang perempuan kalau lihat dalam pembangunan fizikal itu juga ada satu perkara-perkara yang soft, yang intangible, yang halus punya, yang mana memberikan satu final touch, compliment. Jadi itu akan meningkatkan lagi value kepada sesuatu pekerjaan, satu pandangan dan sesuatu pengurusan. Jadi perlu ada penglibatan wanita itu. Okey, dan produktiviti tersebut tadi sebenarnya adalah berdasarkan kajian dan daripada statistik. Harvard University. Okey. Baik, seterusnya mungkin kita juga boleh bercerita mengenai pengiktirafan pelibatan wanita dalam bidang politik. Jadi mungkin kita dah mendengar dan mungkin ramai juga ingin tahu, dan YB Datuk Seri boleh berkongsi tentang rasional hasrat tersebut dan juga impak positif yang boleh dicapai menerusi pelibatan wanita dalam politik. Betul, terutama sekali Malaysia. Malaysia di antara negara yang maju dalam memberikan hak yang sama terhadap lelaki dan wanita. Dari segi pembelajaran, hak itu sama. Anak lelaki dan anak perempuan boleh pergi sekolah. Betul. Kita tak ada masalah. Kalau dulu mungkinlah orang perempuan tak pergi sekolah dan sebagainya. Tapi Malaysia, no problem. Dari segi hak mereka untuk mendapatkan rawatan dari medical pun no problem. Very high accessibility. Dari segi hak mereka untuk menyumbangkan daripada labour force, tenaga kerja pun kita dapat high ranking. Tetapi bila kita lihat ranking gender gap daripada penglibatan ahli politik wanita di Malaysia ini jauh ke belakang lagi. Sedangkan kita dah 60 tahun merdeka. Jadi negara-negara yang merdeka lebih lewat daripada kita, negara Afrika seperti Rwanda, sebuah negara I call it late democracy lah, dia lambat baru dapat demokrasi. Dia dah mencapai 60% wanita ahli parlimen. Wow, dan kabinetnya lebih 50% ada orang perempuan. Jadi kita bukan saja nak numbers, Fahrin, bukan nak numbers, but we feel that women ni bukan women sembarang, dia educated. Macam saya kata, dia masuk universiti, dan dalam universiti kita pun lebih banyak wanita yang graduate daripada orang lelaki juga. 60% of them are women. So jadi apa kita nak, bukan kita nak bandingkan pasal lelaki banyak perempuan banyak, tapi kita nak manfaatkan mereka ni. So mereka dah ada ilmu, dah ada expertise, jadi tidak dimanfaatkan sebaiknya. Jadi kalau kita dapat manfaatkan mereka, maka ianya akan meningkatkan dan menunjukkan bahawa pembangunan negara itu harus ada sentuhan orang perempuan. Saya kira sebenarnya sumbangan sudut pandang wanita di dalam arena politik itu sebenarnya. Okey, baik, kini kita merujuk kepada konteks tadbir urus Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komuniti. Jadi apakah bentuk-bentuk inisiatif Yang Berhormat Datuk bersama kementerian dalam mengiktiraf peranan kaum wanita? Sebagai pemimpin wanita, saya melihatnya bahawa dengan diberikan kedudukan di dalam arus perdana, mainstream position lah ni, jadi menteri, mainstream position. Maknanya saya bukan saja terikat pada agenda wanita, agenda ekonomi negara, agenda dunia dan sebagainya. Jadi dalam kedudukan ini, saya harus manfaatkan juga, memberi peluang kepada wanita-wanita lain, membuka pintu pada wanita lain untuk menyumbang ke dalam arena ekonomi, kalau dengan kementerian saya lah, Perusahaan Perdagangan dan Komoditi. Jadi apa yang saya lakukan dalam kementerian saya, ada 11 agensi. Saya pastikan saya melantikkan sekurang-kurangnya 30% wanita di peringkat chairman, di peringkat CEO dan peringkat board of directors. Tapi alhamdulillah saya capai 34%. And kementerian saya adalah kementerian pertama yang mencapai lebih dari 30% penglibatan wanita. Dan setakat ni macam mana Datuk? Dengan Datuk nampak produktiviti peningkatan. Very good, because yang kita pilih bukan pasal dia perempuan, pasal dia berkelayakan. Cuma mungkin bila dia nak cari wanita yang layak ni, mengambil masa sikit. Jadi kalau orang nak malas, nak ringkas, orang lelaki lah for instance, alah, susah nak cari ni, kita ambil je lah apa yang ada kan. Tapi bila kita nak cari orang perempuan ni, kita kena take time sikit. Tak apalah, tapi insyaAllah quality the work, kalau tak lebih baik, tapi sama juga dengan macam orang dia lelaki. Ambil masa tapi orang yang betul. Orang yang tepat. Yang betul, baik Datuk, baru-baru ni juga saya kira harap tidak terlalu lewat bagi saya dan juga wanita hari ini nak ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk yang telah memperoleh anugerah kesaksamaan gender pemerkasaan wanita daripada Universiti Asia Pasifik Bangladesh dan juga lambang emas daripada Universiti Teknologi Maklumat dan Sains UITS Bangladesh semasa lawatan rasmi ke Dhaka. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan pandangan Yang Berhormat Datuk berhubung pengiktirafan ini selaku Presiden Majlis
Pimpinan Politik Malaysia Commonwealth. Ya. Saya memang menjadi agenda saya. Kemana saya pergi, saya akan masukkan satu agenda khusus untuk wanita. Kalau saya tak jumpa dengan penuntut universiti wanita, saya akan jumpa dengan ahli parlimen wanita, saya jumpa dengan usahawaga wanita, saya akan bertemu dengan mereka. Satu adalah membawa imej Malaysia, bahawa Malaysia walaupun is a negara Islam, tetapi ianya tidak menghalang wanita Islam dan negara ini untuk maju ke depan. Betul. Jadi kita tidak mahu ada pengalaman kolot lagi mengenai negara kita sebagai negara Islam, dan mungkin wanita tidak boleh berkecimpung dengan aktif dalam kerja politik dan kerja-kerja pejabat. Yang keduanya, saya nak berkongsi dengan mereka bagaimana kita boleh mencapai penduduk wanita dengan memberi pengalaman-pengalaman saya yang telah saya laksanakan kerja-kerja di beberapa negara, di Malaysia sendiri. Jadi ini juga nak memberi motivasi kepada mereka. Anak-anak muda ni, wanita, kalau di universiti ni, United Pacific ni, saya pergi ke universiti mereka memberikan ucap tama untuk memberikan mereka harapan bahawa wanita itu ada potensi, ada ruang untuk mereka di luar sana. Jadi cuma dia harus tahu memanfaatkannya, bagaimana dia nak pergi ke mana untuk mendapatkan peluang-peluang itu. Dan pada masa yang sama, saya nak memperingatkan pada wanita yang dah pegang jawatan tinggi macam saya, mainstream position orang cakap, CEO of company lah, chairman ke apa, dia juga harus memikirkan bagaimana dia nak beri laluan kepada wanita-wanita yang lain dekat bawah tu. Jadi barulah kita akan ada ramai wanita lagi participate, mengambil bahagian dalam apa-apalah, pembangunan organisasi ke, pembangunan komuniti ke, pembangunan negara ke. Jadi seperti saya sebut tadi, bila ada lebih banyak wanita, perspektif dia tinggi, gender lens, sudut pandangan wanita tu berbeza dengan orang lelaki. Kalau kita buat kerja, contoh orang lelaki, kalau kita suruh dia masak dia sepak-sepak. Tapi orang perempuan tidak. Jadi contohnya begitu. Terasa saya tu. Macam itu. Itu dia ada dia lelaki yang akan kemas lah. Tetapi generally lah dia punya norm tu, dia punya psikologi dia memang macam gitu. Adat diorang tu kan. So jadi kalau orang perempuan, jadi kalau satu syarikat ada atau satu negara ada, maknanya orang lelaki buat ini, orang pun buat ini. Dia complement and it will dia sebenarnya peranan wanita dan lelaki saling melengkapi. Yes, melengkapi. Okey, baik. Akhir sekali, Yang Mohormat Datuk, di penghujung ini, mungkin apakah hasrat Yang Mohormat Datuk bagi merealisasikan agenda pemerkasaan wanita, khususnya dari sudut pandang sebagai wakil pemimpin wanita di Malaysia sendiri? Silakan. Ya, saya amat berharap bahawa negara ini akan menunjukkan lebih ramai wanita-wanita yang berpotensi, yang mampu untuk memimpin negara, yang mampu untuk memimpin kementerian. Kerana di sini, ya, di tempat yang kita menggubal dasar. Jadi apabila ramai wanita lagi di situ, ini akan memberikan added value kepada polisi-polisi yang kita nak bentuk, polisi yang kita nak rangka, dan dia juga membawa perspektif wanita di luar sana. Jadi kalau tak ramai wanita, maka half of the population is not being represented. Ya, half the 50%. Betul. Jadi it takes untuk seorang perempuan to understand the argument. For instance, saya contoh simple lah agar orang lebih faham dan memudah. Dulu saya dalam Kementerian KPKT, buat perumahan, kita buat polisi. Jadi polisi ni kita lihat orang perempuan ni bila dia pergi shopping, dia perlukan tempat, kalau ada baby dia perlu tempat untuk nursing, untuk menyusukan bayi. Dan waktu itu saya sebagai policy maker, saya buat polisi. Semua bahagian mesti ada satu ruang, satu bilik untuk ibu-ibu. So, kalau orang lelaki dia fikir tak tu? Dia tak fikir kan? Betul. Bukan dia tak pengalaman yang itu. Jadi ini adalah perkara-perkara tambahan yang membolehkan wanita itu diambil kira dalam pembangunan ekonomi kita, dalam pembangunan negara kita, dan ianya akan meningkatkan KDNK negara juga. Ini memang proven dalam research universiti. Betul. Antarabangsa. Kerana saya setuju Datuk, kerana lelaki tak nampak apa yang wanita nampak dan rasa sebenarnya. Betul, that's right. Okey, baik. Di penghujung perbincangan kita juga, kita ingin mendengar sedikit ucapan ringkas daripada Yang Mohormat Datuk kepada penonton-penonton wanita hari ini, mungkin sedikit ucapan Hari Raya untuk kita semua, kepada para penonton. Silakan Datuk. Okey, kepada semua wanita di luar sana terutamanya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, Ma'azal Batin. Semoga wanita Malaysia lebih berdaya, maka wanita berdaya, harapan negara. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, cukup sukacita rasanya kita hari ini. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Hajah Zuraida Kamaluddin, Menteri Perusahaan dan Perdagangan dan Komuniti, kerana bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Yang Berhormat Datuk. Alhamdulillah. Baik, seperti mana kita dah war-warkan daripada awal tadi, hari ini kita nak kongsikan menu kurma. Jadi kalau kita pernah dengar popsicle, tetapi kali ini kita nak kongsikan cake sickle bersama dengan Sugi. Silakan Sugi.
Baik, terima kasih Fahrin dan juga YB Datuk Hajah Zuraida. Okey, kita ke perkongsian kita pada hari ini iaitu pelbagai resepi berasaskan buah kurma. Okey, kita bersama dengan Puan Dahlia Nazmi daripada Ajwa Bakery. Yes, okay. Ajwa Bakery. Ajwa Bakery untuk berkongsi macam nak buat kurma keksika. Yes. Okey, selalunya dengar keksika, popsicle yang biasa, tapi yang ni ada kurma. Jadi Puan Dahlia, saya nak tahu macam mana nak buat kurma keksika sebab bunyinya sangat sedap. Kurma keksika. Ya, kita turn something creative kan, because kurma selalu lepas Ramadan kan orang dah tak makan. Betul. Kan, okay. ataupun kita dah kurang consume. This is what I have, is actually semua leftovers. Okey, leftovers apa dalam bowl ni? Okey, ada? ni saya dah mix. What is inside is actually dah ada kurma. Kurma ada potong-potong. Okey. So in bits. Also kita ada is actually cakes. Cakes also can be anything. Anything leftover lepas raya. Okey, kalau ada kek coklat, kek red velvet, boleh campur sekali ke? Exactly. Bubur saja. Okey. Lepas tu dia akan rasa lagi sedap. Okey, baik. So I akan mix. This is what I have. Is actually I grind some pistachio and also almond. Oh, nice, sedap. So dia ada give that texture. Okey, baik. Maksudnya dah orang kata adonan ni dah ada pistachio, almond, kek yang tak makan, tak habis makan, bersama dengan buah kurma. Yes. Okey, so macam mana kita nak jadikan dia keksika? Alright. Yang ni paling simple sekali. What do you do is actually you ambil saja tupas satu apa ni. Yang ni I bawa adalah dia punya mold lah. This one because kita nak buat keksika, kita bawa shape cakes lah. Macam ice cream. Baik. So apa saya buat is actually saya masukkan saja dalam. Tekan sahaja. Okey. Perlu diletakkan dalam peti sejuk after ada masuk mold. After dah masuk mold, letak stick tu dulu lah. Yes, ice cream stick ni. Ice cream stick tu kita cocok je ke dalam. So dia nanti dia akan interesting. Menarik ya. Dia punya mold ni pun cukup menarik sebab dia boleh masukkan ice cream stick dia daripada bawah. Okey, dah siap tu kita coat dia ataupun salut dia dengan kita boleh letak coklat ke apa-apalah. Yes, betul. Okey, yang ni kita guna white chocolate ke ni? Yes, white chocolate yang bawah ni. Dan ni dah siap, kita dah put dalam freezer, put in the freezer about dalam 2 jam. Then on you can coat with chocolate. Okey, white chocolate, any other chocolate yang suka. Baik, maksudnya dah letak dalam ni mold, kita letak dalam fridge ke freezer? Freezer boleh, fridge pun boleh. Okey, lepas tu keluarkan, kita salut dengan coklat. Lepas tu dah boleh buat decorate. Letak balik dalam fridge? Tak kalau nak cepat set lah. Kalau tak, just leave it outside. Dalam half an hour tu dia akan set. Okey, baik. So sekarang ni saya nak cuba untuk mencantikkan lagi keksika ini. Kalau kita lihat yang depan ni, Puan Dahlia dah buat, ada mood raya lah dia buat. Wow, this one cantik sangat. Okey, tapi saya tak boleh buat secantik begini. Yang tu ada dia punya perhiasan kat atasnya. Okey, Puan Dahlia kena buat sekali lah dengan saya. Kalau tak memang macam tak jadi sangat. Kita boleh pilih satu warna. Okey, saya ambil warna biru. Okey, so yang ni I buat pun simple saja. Yang kita ada, this is all the sprinkles and so the topping. You can choose. Lepas tu you can design any design you like. Okey, design ya. Okey, kita buat drizzle saja. Drizzle je lah. Yang ni I drizzle halfway. So apa? Okey, actually dekat dalam ni kita letak apa untuk drizzle ni? This is chocolate saja. White chocolate kita letakkan pewarna. Okey. So boleh pilih saja warna apa kita nak. Okey, saya nak tambah sedikit warna purple untuk nampak ikut menarik. Kreativiti. Okey, nampak dua color ni cukuplah buat masa sekarang. Okey. Tapi Puan Dahlia nak tahu juga apa antara makanan lain di hadapan ni yang menggunakan kurma? Yang saya bawa is actually Ajwa Bakery kita mengeluarkan pastry dan juga roti dan cake. So yang ni saya bawa adalah specialty kita lah, iaitu pastry. So good. This is all kurma base. Wow, nampak sangat menyelerakan. Yummy. So this is croissant kurma. And also kita ada this is Danish. Dekat dalam tu ada inti? Yes, kurma. Kurma kita blend with cream cheese and also some nuts. Bunyinya cukup menyelerakan dan yang ini pastinya ada kurma kat dalam juga kan? Of course. Tema kita kurma, I bawa semua kurma. Okey, kat luar pun ada kurma, kat dalam pun ada kurma. Ni kek khas buat WHI yang ada mood raya. Okey, baik. Puan Dahlia, macam-macam dah dikongsikan bagaimana boleh mereka gunakan kurma yang selepas raya pun boleh buat, untuk raya pun boleh buat lah kan? Okey, jadi kalau nak dapatkan resepi ataupun nak buat tempahan, apakah laman IG-nya? Laman IG boleh je ke Ajwa Bakery. Ajwa Bakery satu perkataan. Ataupun ke website kita pun boleh lah, www.ajwabakery.my. Baik, ingat kurma jenis Ajwa, ingat Ajwa Bakery. Betul. Okey, baik. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan pelbagai lagi resepi berasaskan buah kurma.
Wanita hari ini, wanita hari ini. Baik, terima kasih bersama dengan kami lagi di Wanita Hari Ini. Baik, ada yang menarik lagi yang kami ingin kongsikan bersama dengan anda, kalipun yang sedap-sedap, yang lazat-lazat. Jadi bersama dengan kita pada hari ini adalah tetamu-tetamu khas dari syarikat Mondelez International. Produk keluaran syarikat ini sebenarnya tidak asing lagi kepada orang ramai kerana ianya termasuk jenama ikonik global seperti Cadbury Dairy Milk, Oreo, keju Philadelphia serta snack permata tempatan iaitu Chips More dan Jacobs. Sahabat kata saya, hari ini perbincangan kita pasti lazat. Dan bersama-sama dengan kita di studio adalah Cik Eng Boon Siew, pengurus pemasaran kategori coklat Malaysia dan Singapura Mondelez International, dan juga Cik Mona Syamili Syarudin, pengurus pemasaran kategori biskut Malaysia dan Singapura Mondelez International. Okey, baik, pertama mungkin kita boleh mulakan dengan Cik Boon Siew sendirilah. Okay. Kalau kita dah 2 tahun kita kira kata berpuasa raya dalam keadaan pandemik. Jadi pada tahun ni mungkin ada perbezaannya. Boleh kita kongsikan? Ya, betul. Dengan kelonggaran SOP tahun ini, pastinya ramai yang tak sabar nak balik kampung untuk beraya dengan keluarga tersayang. And suasana ceria semestinya bermakna ya untuk semua. Yang kita nantikan juga ialah juada hari raya pada hari raya nanti. Tapi dari segi penyediaan kuih raya, yang kita nampak setiap hari ialah banyak resepi yang dikongsikan di laman sosial, di Instagram, Facebook dan di TikTok. Kita nampak juga pengguna sekarang mereka lebih kreatif. Mereka ingin mencuba resepi-resepi baru. Yang pastinya kita ingat lagi resepi kopi dalgona yang diviralkan pada tahun pertama PKP lepas. Baik, dan ini pasti menggunakan bahan-bahan yang orang kata berkualiti dan sedap-sedap sebenarnya. Okey. Baik, bagi Cik Mona sendiri, kalau kita lihat bila-bila raya ni mesti ramai orang kata kenangkan kuih tak nenas, kuih suji, lepas tu nak bawa buah tangan ke rumah-rumah sanak saudara dan sebagainya. Okay, kenapa budaya ini masih lagi kekal dan bagaimana ia mungkin dah kita terlihat mungkin ada perubahannya dalam beberapa tahun kebelakangan ni? Macam mana? Yalah, kalau raya kan tak lengkap kalau tak ada kuih raya. Betul. Kita makan sesama atau kita hidangan tetamu. Jadi saya ingat lagi masa nenek saya dia suka buat kuih peneram, tapi kena buat banyak sebab memang ramai yang suka hasil air tangan nenek saya. Ialah resepi turun-temurun. Betul. Tapi sekarang ni sebab dah ada update kan dalam trend, jadi kita pun ramai pengguna dah mencuba benda baru menggunakan combo yang lain. Jadi dia akan gunakan coklat Cadbury, biskut Oreo untuk membuat kuih yang moden. Seperti kita nampak ni ada kuih batik Cadbury Oreo, ada semperit Oreo, puding Oreo dan banyak lagi. Okey, dan betul kalau kita tengok sebenarnya banyak bahan-bahan lain yang digunakan. Kalau kita kek batik Cadbury, Oreo dan sebagainya, orang kata dah diffusionkan kek ataupun kuih tradisional ini. Baik, Cik Boon Siew, kalau kita lihat dari seiring dengan peredaran zaman inilah, generasi sekarang mungkin tak banyak meluangkan masa nak buat kuih raya. Mereka lebih gemar membeli sebenarnya. Okey. Jadi masih wujudkah lagi tradisi buat kuih raya ni di kalangan generasi baru kalau kita perhatikan? Kalau kita perhatikan, pengguna sememangnya gemarkan kepelbagaian dan mereka juga gemarkan kemudahan membeli di pasar raya terdekat atau di laman web. Tapi yang kita nampaknya ramai juga pengguna yang masih suka membuat kuih raya sendiri. Ya, dari segi itu Mondelez ingin menawarkan satu cara yang mudah tapi kreatif untuk pengguna kita untuk memperibadikan raya kita. Ya, dari segi itu dengan kempen Cadbury Kuih Raya dari Hati, kita menawarkan satu baking sheet yang kita wrap dengan kita punya produk bar coklat. Dan baking sheet inilah yang boleh digunakan sebagai kertas penyukat juga untuk mengukur kuantiti bahan-bahan untuk kita punya kuih raya. Jadi sebenarnya lebih mudah dan menggalakkan mereka untuk membuatlah sebenarnya. Okey. Bagi Cik Mona, kalau kita lihat bila cakap pasal kuih dan sebagainya, orang ada kaitkan juga dengan kesihatan kan. Jadi bagaimana kita nak pastikan mereka boleh menikmati sesuatu yang mereka gemari dalam masa yang sama boleh mengamalkan pemakanan yang seimbang? Jadi di Mondelez kita ada falsafah mindful snacking. Ianya kita nak bagi balance. Kita tahu pengguna ni dia nak
makan yang puas, snack yang puas tapi juga seimbang. Jadi kita menggalakkan pengguna bila dia makan snack tu, dia rasa dengan diri sepenuhnya, lepas tu dia pun akan pekalah berapa banyak dia makan. Macam tu. Jadi kita sebenarnya menghasilkan produk yang berkualiti untuk masa yang sesuai dan dibuat dengan betul. Dalam bahasa Inggeris ialah the right snack for the right moment, made the right way. Oh, saya suka tu. Okey, mungkin terakhir sekali kepada Cik Mona juga, waktu makan selalunya dikaitkan dengan family time. Jadi apakah peranan snack dalam silaturahim keluarga dan juga mungkin rakan-rakan? Ya. Jadi Oreo ni sebenarnya dia macam pemangkin mencetus detik kekeluargaan. Kalau kita share Oreo ni dengan kita, dengan keluarga, kita semua happy. Jadi kita juga ada kempen Adunkan Keceriaan bersama Oreo yang memberikan pengguna untuk membuat kuih-kuih bersama Oreo dan menggalakkan tradisi untuk membuat kuih muih ini untuk berterusan. Dan sudah kempen Adun dan Menang bersama Cadbury dan juga Oreo akan terus berlangsung sehingga 31 Mei 2022. Jadi saya kira ini satu perkongsian yang cukup menarik, sesuai juga dengan kita yang menghampiri orang kata raya. Ramai nak cari resepi baru, makanan-makanan baru dan sebagainya. Dan sekali lagi tu ucapkan terima kasih kepada Cik Eng Boon Siew dan juga Cik Mona Syamili Syarudin dari Mondelez International. Terima kasih sekali lagi bersama dengan kita. Baik, seterusnya kita akan kembali bersama dengan Sugi untuk menu buah kurma yang seterusnya. Silakan Sugi. Okey, baik. Tadi kita dah kongsikan kurma kek Sika. Yang ni pula kita ada macam-macam sebenarnya nak kongsikan. Ada pastry, ada kek juga. Jadi kita bersama dengan Puan Nurul Farhana. Hai Puan Nurul Farhana. Orang Puchong katanya. Jadi kalau siapa-siapa kenal Puan Nurul Farhana, bolehlah lambai-lambai cakap hai dekat Facebook. Okey, Puan Farhana, kita tak tahu. Kita tahu nak buat kek ni bahan asasnya macam yang ada kat depan ni, tepung, telur kan. Sambil-sambil Puan Farhana buat, kita boleh kongsikan apa kelainan ni nak buat kek kurma pula. Kelainan. Kita tambah add-on macam strawberry, topping lah kan. Kita pelbagaikan topping untuk menarik minat kanak-kanak kan. Baik. Okey, macam biasalah ya. Anda di rumah nak buat kek pastinya ada butter, ada gula, telur, tepung. Ini saya tambah sikit yogurt. Oh, yogurt. Okey, kenapa kita tambah yogurt ni? Nak bagi dia lembut, lepas tu ada macam masam-masam sikit kan. Ini tips-tips yang boleh anda gunakan bila nak buat kek. Okey, bila dah masukkan semua, pastinya kita kena gaul dan kemudiannya kita bakar dulu ataupun masukkan buah-buahan dulu. Masukkan buah-buahan dulu. Masukkan. Baru kita bakar. Okey. Baik. Kita mix dia hingga butter dia lembut lah. Bagi nampak debu sikit kan. Okey, baik. Tadi saya cakap kat Puan Farhana, saya kata bagi saya kurma ni kurma. Saya tak beli ikut jenis, tapi kalau tengok harga dia saya boleh bandingkan lah. Yang mana satu kurma yang mungkin berkualiti sendiri. Tapi bila nak buat kek ni, boleh kita guna apa kurma yang apa kurma? Okey, walaupun ada yang sedikit keras, sedikit tak apalah, boleh je. Boleh je, tapi saya suggestkan kurma yang lebih lembut sikitlah supaya dia akan memuaskan lagi kek tu. Okey, baik. Kemudian kita masukkan telur. Okey, selepas masukkan telur dan tepung, mungkin saya boleh tunjukkan kepada mereka. Inilah hasilnya. Ya, Puan Farhana, betul ya? Ya, ini hasil selepas dah masukkan tepung dan juga telur. Dan selepas ini kita bakar. Ya, kita letak dulu topping. Letak. Maaf, saya tak dengar saya tak beri perhatian student yang dah fail ni. Okey, baik. Mungkin boleh tunjukkan terus macam mana nak masukkan. Saya siapkan yang ni lah ya. Okey, kita akan susun ikut cita rasa kita lah. Okey. Untuk yang ni Puan Farhana masukkan kurma, strawberry, blueberry pun masukkan ya. Blueberry pun saya masukkan. Okey. Baik, dan dah siap ni. Okey, dia dah boleh saya berhenti sekejap. Berhenti sekejap. Dan dia boleh masukkan tepung. Okey, tepung kemudian kita masukkan. Sambil-sambil Puan Farhana tunjukkan tu, saya nak ke sini sekejap sebab anda selama ni mungkin anda pernah dengar almond London, tapi ini bukan, ini kurma London. Okey, Puan Farhana kongsikan macam mana nak buat kurma London ni. Okey, sebiji kurma tu kita potong, buang biji dia. And then kita masukkan badam. Sebiji badam dia kat dalam tu. Okey. And then kita salutkan dengan coklat. Coklat garnish.
Okey. Dia sama juga macam buat London, cuma beza dia kita letak kurma. Kita gantikan dengan kurma. Baik, ini satu idea dah diberikan kepada anda. Selain itu yang dalam balang ni nampak macam biskut cornflakes. Ya, tapi di dalam dia kita ada mix fruit dan letakkan kurma juga. Kurma. Okey, saya nak angkat balang ni sekejap. Nak check ada kurma ke tak, Cik? Ada. Dekat sini ada. Betul. Okey. So macam buat biskut biasa tapi kita masukkan sahaja kurma kat dalam dia. Yang kat sini pula ada tart. Dekat dalam tart ni ada apa, Puan Farhana? Dalam tart tu kita selalunya kan orang letak filling macam strawberry, blueberry, tapi saya gantikan dengan kurma. Macam mana buat filling tu? Kita macam masak strawberry kompot. Kita blend kurma and then masak, letak gula sikit and sedikit jus limau. Jus lemon. Menarik. Okey, mungkin lepas ni saya boleh pack sedikit. Cubalah macam mana rasanya. Nanti boleh. Okey, baik. Okey, yang ni dah siap kita letakkan kurma, strawberry, blueberry. Lepas kita bakar, berapa lama kita bakar? Dalam 35 minit ke 40 minit dalam 180 darjah. Baik, dan hasilnya adalah ini. Dan boleh dusting sikitlah powder. Okey, dusting saya reti buat. Jadi saya boleh buatlah ya. Okey, sambil-sambil saya dust ni, Puan Farhana boleh kongsikan laman IG dan adakah awak masih mengambil tempahan kalau nak beli biskut? Untuk kuki saya dah tutup tempahan. So, tapi kalau lepas raya ni boleh order dengan saya custom cake lah sebab saya mau kepada custom cake, birthday cake, wedding cake. So, siapa yang nak order dengan saya boleh follow my IG Cake House. Cake House. Okey, ini hasilnya kek kurma yang anda boleh cuba nanti. Bolehlah beri tetamu yang datang makan kek kurma. Dan saya nak tanya Puan Farhana juga, suka makan bubur Sarawak? Pernah makan bubur Sarawak? Tak pernah. Tak pernah. Okey, tak apa. Perkongsiannya dengan rakan wartawan kami Ain, bubur pedas Sarawak. Jom kita saksikan. Menjadi kelaziman tibanya bulan Ramadan, bubur lambuk adalah antara menu yang paling popular di semenanjung Malaysia. Namun, ia agak berbeza di negeri Sarawak yang popular dengan menu yang menggunakan bumbu iaitu bubur pedas. Gemar memasak sejak dari kecil dan mengambil peluang mempelajari pelbagai resepi turun-temurun, Rafidah Abu Bakar, 42 tahun, berkata menu bubur pedas ini mempunyai keistimewaan dan nilai kenegerian yang tersendiri. Keistimewaan bubur pedas tu pada bumbunya. Sebab bubur pedas tu kebanyakannya penuh dengan herba, rempah ratusnya, bermacam-macam rempah ratus. Itulah yang menarik perhatiannya lah, rasa dia yang penuh dengan rempah dia. Mengakui proses memasak juga memerlukan kesabaran yang tinggi bagi mendapatkan keenakan rasanya yang asli. Bubur pedas ini juga tidak hanya didapati pada Ramadan, malah turut menjadi sajian harian buat mereka yang menggemarinya. Selalunya dibuat pada bulan Ramadan. Tapi semestinya bulan Ramadan juga. Hari-hari biasa pun kami orang pun nikmat tempahan bubur pedas tu. Macam majlis, doa selamat. Jadi agak mudah untuk saya mendapatkannya. Mempunyai rasa yang enak, hasil kombinasi rasa yang pelbagai, maka tidak hairanlah menu ini begitu terkenal dan menjadi pilihan masyarakat Melayu di negeri Sarawak. Wanita hari ini, wanita hari ini. Baik, okey, kita kembali lagi dan sekarang ini saya dah bersama dengan Sugi untuk menu kita yang seru. Kali ini kita istimewa Sugi, kita ada dua benda kita nak buat ni Sugi. Betul, kita bersama dengan Puan Yazra ataupun lebih mesra dipanggil Kak Nat. Kak Nat. Okey, Kak Nat nak tunjukkan macam mana buat smoothie 3K. Nanti kita tanya apa 3K tu dan juga salad yang juga ada kurma di dalamnya. Kak Nat ni kabarnya smoothie yang sihat ni. Macam mana kita nak buat? Smoothie 3K ni bukan shopping raya 3K. Okey, 3K tu adalah kurma, kedondong dan kelapa. Air kelapa. Jadi kita menggunakan teh probiotik kombucha dan juga ais lah. Okey, baik. Kurma kita jadi gunakan macam kurma mana fresh. kita nak buat ni? Saya boleh bantu. Saya suka kedondong. Saya suka sangat. Memang sedap lah.
Okey, kita masukkan air, yang ni lah. Kita masukkan kurma dulu. Okey, kurma. 2 biji? Kita kurmakan kurma fresh. Kurma fresh. Sebab dia lebih manis. 2 cukup kan, Nek? Cukup. Okey, seterusnya. Kedondong. Kedondong. Kita ini kedondong yang sebenarnya bukan kedondang. Kedondong, okey. Okey, lepas tu baru kita masukkan ice cube. Okey, ice cube. Sebab kita buat smoothie kan. Jadi dia sangat sesuai lah untuk hidangan berbuka puasa. Air kelapa. Air kelapa. Dengan isi dia sekali. Ya, dengan isi dia sekali. Semua ke apa kan, Nek? Separuh sahaja. Okey, separuh kan. Saya cukup cukup Okey, kejap kita masuk. Okey, isi dia. Masukkan isi dia. Wih. Okey. Ini kalau terlupa dah berbuka ni dah ni. Lepas tu teh kombucha kita, teh probiotik kita. Kombucha, teh probiotik. Semua sekali ini kita boleh beli dekat kedai yang mana-mana lah kan. Kita ataupun ni Kak Nek buat sendiri kan? Ya. Ya, betul. Okey, separuh dah cukup. Okey, cukup. Okey, baik. Sebab bila smoothie ni kita kena tips dia mesti ada rasa masam, manis, wangi. Wangi tu datang daripada kedondong. Okey, baik. Kita kisar ke semuanya. Kita kisar dulu. Pegang Farin atas Pegang dia. Okey, dia tak ketat tu. Okey. Tak ketat. Baik. Jadi sama-sama Farin sediakan smoothie tu. Kita nak tahu Kak Nek, kita nak buat salad ni sebab saya suka salad. Hampir semua orang tahu yang saya memang suka makan sayur. Okey, dah siap Okey. Dah siap? Kita boleh masukkan terus kat okey, sini. sementara saya masukkan ke dalam tu mungkin kita boleh buat salad pula sendiri. Masukkan sahaja ya. Nampak ada lettuce, ada tomato, ada apa lagi kat dalam tu? Tempe ke tahu ke? Bukan. Maafkan saya. Peringatan saya awak lupa. Okey. Tapi tidak kita buat salad. Okey. Pasal selamat dia. Okey, kita bahan-bahan dia sama juga. Kita masukkan kurma. Okey, kurma saya masukkan ya. Masukkan okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, itu sedikit adventure oleh Farin Ahmad. Tapi kita buat dressing untuk salad kita. Kita masukkan kurma fresh. Kita masukkan ni dalam 3 sudu besar. Apa ni Kak? Ini mayonis. Oh, mayonis. Okey. Sebab kita nak rasa masam, manis dan juga lemak tu kan. Okey. Kita masukkan 3 sudu. Baik. Okey, lepas tu kita masukkan minyak zaitun kita. Minyak zaitun. Olive oil ni. Okey, buka di atas ya. Tekan macam ni je. Oh, tekan. Okey. Kak Nek cepat boleh je. Kita curah dia je. Okey. Okey, cukup. Baik. Kita masukkan teh probiotik kita. Okey. Baik. Ke yang tadi dah buka tu boleh saya gunakan yang tu saja. Sama je. Okey, kita masukkan teh probiotik. Cukup? Oh, okey. Masing-masing ada hal lah hari ni. Semua tengah sibuk. Okey, baik. Lepas tu kita blend lah. Okey, blend. Farin Ahmad nak membantu saya. Okey, tak apa. Yang ini awak buat. Okey, blender. Okey, maaf. Okey. Baik. Okey, kita kisar. Baik, nampak senang saja bahan-bahan yang dimasukkan untuk buat dressing salad kita. Okey, baik. Kurma. Memang sangat meriah ya. Saya bantu. Okey, baik. Itu dressing. Tapi kan Kak Nek nak tahu, tadi kita tak kongsikan bersama mereka. Dekat dalam ni ada apa antara yang Kak Nek masukkan? Salad ni basic salad sahajalah. Okey. Cumanya sebab kita nak menjadikan kurma ni sebagai satu amalan. Jadi kita selalunya orang akan letak macam-macam ingredient lain. Jadi kita masukkan kurma dekat dalam ni untuk sweetness tu dan khasiat dia. Jadi salad ni ikut suka anda lah. Anda nak masuk ayam pun boleh sahaja. Saya suka makan salad tapi dressing dia ada kurma. Jadi kita masukkan dulu dekat dalam ni. Kita nak minta Sujita tolong cantikkan lagi. Okey, baik. Mana sudunya? Boleh guna sudu? Boleh. Kita dah memang dah cantik dah sudu. Kita cantikkan lagi. Yang ni dia punya hiasan ni dekat tengah sini. Saya bantulah ya. Okey, ini dah 2 saya dah tenggelam dengan dasar dia. Mudah untuk anda sediakan. Kedua-duanya ada kurma di dalamnya. Okey, kalau nak lagi bolehlah anda tambah dressing dia, tapi buat masa sekarang cukup kot. Okey. Kita gaul boleh tambah lah kan. Suka Panji dia masuk banyak sikit. Kak Nek, kalau nak dapatkan resepi-resepi ini, apakah laman Instagram Kak Nek? Okey, boleh follow kami, follow and like di 9080 Boom Cabru HQ. Facebook, Instagram, website dan YouTube. Selain daripada apa yang kita ada, apa lagi ada di bersama dengan Kak Nek? Okey, kita basically adalah
brewer untuk teh kombucha. Jadi kita memvariasikan cara pengambilan teh kombucha ni dengan minuman, makanan. Menarik. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Kak Nat. Maaf. Forever Kakak. Dapur Kak Nat. Teh yang sihat dan juga salad. Okey, terima kasih kepada Kak Nat. Dan ada lagi kita nak berkongsi TikTok menarik bersama dengan anda semua. Kita saksikan TikTok ini dahulu. والله ودبت فيك وخدتني بحور عينيك سلمت القلب ليك من غير ازاي وليه والله ودبت فيك وخدتني بحور عينيك سلمت القلب ليك من غير ازاي وليه Derakam andaikan saja Ramadan semua bulan yang tiba bulan yang ada karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Perjalanan membawamu bertemu denganku. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga kisah. Sedap betul lah. Saya dah tahu dah apa agaknya saya nak berbuka puasa pada hari ini. Okey, pastinya ada kurma lah, buah kurma lah. Ya, bukan rempah kurma. Okey, ini saya kena memberitahu penonton. Fahrin, sebenarnya saya berkongsi dengan Fahrin. Bila awal-awal bila saya dapat tahu yang topik hari ini kurma, saya ingatkan kari kurma. Jadi sebab tu dari awal tadi Fahrin menyakat saya. Okey, jadi kami harapkan perkongsian menu-menu kami pada hari ini dapat memberikan inspirasi dan juga idea kepada anda. Mungkin ramai masih banyak lagi kurma di rumah tu tak tahu nak buat apa. Inilah masa yang sesuai untuk anda orang kata variasikan, kreatifkan orang kata hasil-hasil resepi anda yang menggunakan buah kurma. Okey, di Facebook Natirah berkata yang biskut Arab kurma memang sedap. Natirah, kalau boleh kongsikanlah resepi itu bersama dengan kami di Facebook WHI. Betul. Dan Daniel berkata salad tadi tu nampak yummy sangat dan dia juga memuji awak di set tadi. Dia memuji. Cuba apa pujian dia tu? Untuk boleh baca. Daniel kata baru nak puji Fahrin dah boleh buat rancangan masakan, tapi ini yang terjadi. Dahlah baju Melayu cantik, elok terletak. Sebenarnya masih elok lagi. Itu yang tadi bila saya teringat tadi YB Dato' Jazuraida tadi dia kata lelaki dengan perempuan ni lain. Buat kerja di dapur pun lain. Saya buat dua meja tak ada masalah. Saya rasa ini terbuktilah. Okey, tapi tak apa. Itu biasalah berlaku di dapur kan. Kadang-kadang ada sahaja orang kata mistakes happen. Okey, baik Sugi, mungkin kita boleh imbas kembali serba sedikit resepi-resepi yang kita ada pada hari ini. Tadi kita bersama dengan pemilik Ajwa Bakery, kita ada cake sickle. Betul, di hadapan tu kita ada cake sickle dan juga kek ini, satu kek ni dekat dalam dia ada kurma. Rupanya cake sickle ni maknanya nampak macam aiskrim tapi dia kek. Betul, dia kek yang dah siap, yang tak dimakan, tak habis dah dimakan tu, campur dengan kurma, lepas tu jadikannya cake sickle. Dan juga pastry cake bersama dengan HH Cake House dan air sekali tadi, salad dan juga teh probiotik kurma tadi bersama dengan Kak Nat. Okey, baik, dan esok WHI akan kembali masih lagi dalam mood raya. Kita nak kongsikan adab berhari raya. Ini juga penting kerana kadang-kadang mungkin dah 2 tahun dah bergaya, mungkin ramai yang terlupa, dah tak berkunjung dan sebagainya. Jadi ini yang perlu kita imbas kembali, ingatkan kembali adab-adab berhari raya. Mungkin ada perbezaannya selepas pandemik ini. Betul, kan? Betul. Jadi kupasannya esok, dan jangan lupa anda bersama kami esok jam 12 tengah hari. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Jaga diri. Assalamualaikum. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri.
Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi,